Keris menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi ketiga adalah senjata bermata dua yang tajam yang dibilahnya lurus dan berlok atau berkeluk-keluk. Pada zaman dahulu, keris menjadi lambang kemegahan dan semangat orang-orang Melayu. Orang yang tahu bermain keris dianggap pendekar. Walaupun telah bertukar zaman, keris masih diminati malah tergolong dalam seni warisan Melayu sejak dahulu sehingga hari ini. Keris tetap utuh di hati orang-orang Melayu. Keris memang sinonim dengan masyarakat Melayu walaupun kini minat terhadapnya dikatakan semakin luntur. Namun percayalah, keris tidak luput di telan zaman dan ia tetap di hati masyarakat Melayu yang mengenalinya. Membicarakan tentang keris untuk membuatnya bukan suatu perkara yang senang jika tidak memiliki ilmu bertukang tentangnya. Orang yang mahir dalam membuat keris dianggap pandai keris. Namun untuk menyiapkan sebilah keris memerlukan masa. Tetapi untuk membuatnya, perlulah mempelajari seluk-beluk cara dan kaedahnya sebelum melangkah lebih jauh untuk membuka bengkel sendiri. Apatah lagi minat ke arahnya juga adalah sesuatu yang seharusnya ada bagi setiap orang yang ingin dianggap tukang keris. Salah seorang tukang keris yang dianggap pandai keris yang ditemui wartawan CRTB di bengkelnya, Muhammad Fazil Abdul Rahman, atau lebih dikenali sebagai Syam dari kampung Jejuluk, Sulumacang, Pasir Mas Kelantan dekat sini berkata, sejarah beliau berkecimpung dalam seni pembuatan keris disebabkan dirinya terlalu minat terhadap seni pertukangan keris sehingga mendorongnya membuka sebuah bengkel yang terletak di kampung Cingal Hutan, Pasir Mas Kelantan. Menurutnya, pada asalnya beliau mencuburi bidang ini kerana tidak mempunyai sebarang kerja. Dengan mencuburi bidang berkenaan, bukan sahaja beliau memperolehi pengalaman berguna, tetapi secara tidak langsung, beliau memperolehi pulangan yang memuaskan dari hasil jualan kepada orang ramai dan peminat seni ini. Katanya, pada awalnya beliau tidak mempunyai sebarang kemahiran untuk membuat keris tersebut, tetapi disebabkan sering memerhatikan orang-orang lama yang berpengalaman dan pakar-pakar dalam pertukangan keris di kampung perangkap, dalam hatinya terdetik, tentunya beliau juga mampu melakukan hal yang sama. Setelah banyak mengumpul pengalaman daripada pemerhatiannya itu, beliau mula mencuba sendiri dan menciptakan keris-keris tersebut di rumahnya menurut ilhamnya sendiri. Berkat tekun dan usaha tanpa mengenal jemu, akhirnya segala cita-citanya itu terlaksana, di mana sekarang ini beliau mampu menghasilkan keris yang pelbagai corak mengikut tempahan daripada peminat dan penggemar senjata itu. Katanya setelah memperolehi pengalaman dari apa yang disaksikan sebelum ini, hal pertama yang beliau perlu lakukan ialah dengan mewujudkan bengkel sebagaimana hari ini. Bengkel ini ditubuhkan pada tahun 2002 lagi secara sederhana. Dari situ ramai orang mempercayai beliau mampu menghasilkan beberapa bilah keris yang agak bermutu. Malah mereka memuji hasil kerja beliau. Selain beliau sebagai tukang keris, turut membantunya ialah dua orang pekerja setianya di mana kedua-duanya terdiri daripada golongan belia atau anak-anak muda yang mempunyai minat yang sama dan ingin melihat seni warisan keris Melayu tidak berkubur begitu sahaja. Jika tidak, kedua-dua pekerjanya itu tidak akan berada di bengkelnya itu. Menurutnya, di kawasan berhampiran bengkelnya juga terdapat beberapa tukang membuat keris yang menurut jejak langkah sepertinya. Walaupun begitu, jika dibandingkan dengan tukang-tukang tersebut, beliau kini telah dianggap sebagai pandai keris kerana berjaya menghasilkan keris-keris yang bermutu tinggi dan menarik. Katanya, terdapat hanya 2 orang tukang keris sahaja di kawasan kampung Hutan Cengal itu termasuk beliau. Sebaliknya, kebanyakan yang lain hanya menghasilkan sarung golok sahaja. Sememangnya, beliau membuat keris berdasarkan kepada tempahan orang ramai, terutamanya di kalangan peminat dan penggemar-penggemar keris. Beliau terpaksa menyiapkan sebagaimana kehendak orang ramai kerana merekalah pelanggan yang sentiasa diharapkan olehnya. Katanya lagi, lazimnya dalam sehari beliau mampu menyiapkan tempahan sebilah keris sahaja. Ini kerana
Membuat keris bukan sesuatu yang dianggap senang walaupun kita sudah biasa dengannya, tetapi kesukaran itu tetap ada. Biasanya dalam sehari beliau menyiapkan keris termasuk sarunya sekali dan kadang-kadang memakan masa selama 2 hari. Tambahnya, oleh kerana beliau dianggap tukang yang telah agak lama berkecimpung dalam bidang pembuatan keris, biasanya peminat dan penggemar-penggemar keris akan berusaha mencarinya. Apatah lagi, sekarang ini dengan perkembangan teknologi maya, pembuatan keris ini turut dimuatkan ke laman sesawang bagi memudahkan pelanggan dan peminat-peminat keris melihat tukang-tukang keris yang berkemahiran dalam pembuatan keris. Ternyata, melihat perkembangan itu, sekarang ini beliau menjadi tumpuan umum. Banyak yang menempah dari internet. Dengan perkembangan teknologi berkenaan, lebih memudahkan beliau menghasilkan keris sebagaimana kehendak pelanggan terbabit. Katanya beliau hanya sebagai tukang keris saja, tetapi soal mempromosi dan jualan keris itu diserahkan kepada pihak lain pula. Menurut Syam lagi, dari segi harga keris dikira mengikut kategori tertentu. Kalau keris biasa dijual dengan harga RM600 sebilah dan ada yang berharga lebih RM1,000. Sebaliknya, kalau keris Malela memang dijual dengan harga yang agak mahal. Apabila ditanya tentang lok-lok keris, tempahan lok-lok keris berkenaan berdasarkan kepada minat setiap pelanggan terbabit. Jika pelanggan itu berminat dengan 5 lok, beliau akan menghasilkan 5 lok atas tempahan pelanggan sendiri. Katanya, beliau banyak memperolehi bahan-bahan untuk menghasilkan keris, umpamanya besi di tempat-tempat besi kitar semula. Biasa bagi beliau di tempat kitar semula, beliau akan menemui besi-besi lama yang masih boleh digunakan untuk membuat keris. Malah biasa juga beliau membuat keris dari besi hitam seperti keris Malela, besi sauh dan besi landasan kereta api. Namun, lazim yang beliau lakukan ialah menggunakan besi-besi lama yang dianggap tahan lama. Ditanya mana lebih baik jika keris dibuat di antara besi sauh dengan besi landasan kereta api. Katanya, membuat keris bukan berdasarkan kepada besi itu keras ataupun tidak. Jadi dalam bahasa keris, beliau akan mendapatkan besi yang mempunyai urat yang menarik kerana besi disemikian memang sesuai untuk dibuat mata keris di mana jarannya memang menarik untuk keris. Berbanding dengan keris Malela yang tidak mempunyai jalur, sebaliknya mempunyai lurah. Keris yang mempunyai lurah memang sukar dibuat dan hanya tukang-tukang keris tertentu yang berjaya menghasilkannya. Menurutnya lagi, kebanyakan pelanggan-pelanggan beliau terdiri daripada golongan guru yang ternyata berminat dengan keris yang beliau hasilkan. Dalam hal ini, beliau mendapatkan pelanggan hanya 2 orang sahaja yang benar-benar berminat dengan keris itu. Guru-guru terbabit akan bertindak sebagai penjual bagi pihak beliau dan beliau sendiri sebagai pembuat keris tersebut. Beliau memang tidak mempunyai masa yang cukup untuk memasarkan keris-keris itu. Sebabnya untuk menyiapkan sebilah keris pun memakan masa yang agak lama, iaitu sebilah sehari. Katanya, dari segi sambutan pelanggan terhadap keris buatannya agak menggalakkan, terutamanya dari luar Kelantan seperti dari Kuala Lumpur dan Johor. Selain pelanggan tempatan yang mendapat info dari internet, beliau banyak menerima tempahan dari negara Brunei 2 orang, Singapura 3 orang. Namun, pelanggan dari Singapura agak ramai yang menempah keris darinya. Bahkan menurutnya, maklum balas daripada pelanggan setakat ini agak menggalakkan dan rata-ratanya mereka berpuas hati dengan kehalusan seni buatannya. Ini berikutan atas minat pelanggan. Ada pelanggan yang memintanya merubah bentuk keris dan ada juga yang memintanya merubah bentuk sarung keris tersebut. Sementara itu, membicarakan tentang sarung keris memang terlalu sukar baginya. Ini berikutan kayu yang terbaik dikenali kemuning emas untuk membuat sarung keris terbabit tidak terdapat di bukit-bukit biasa dan lazimnya diperolehi di kawasan-kawasan hutan dan bukit yang belum pernah diteroka seperti di Gua Musang dan Jeli di pedalaman Kelantan.